أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam kita membicarakan tentang kitab Al-Azkar ataupun zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, kitab Al-Azkar ini. Muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam kita menimba ilmu berdasarkan kepada kitab-kitab alim ulama yang diberikan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita baca ini dapat memberi manfaat kepada kita dan juga memberi keberkatan kepada kita, bukan sahaja kehidupan kita, bahkan kehidupan yang akan kita lalui pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah, dengan cara kita beramal dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada bab berkaitan dengan zikir ketika mendapat sesuatu yang tidak disukai. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata pengarang Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar ini. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minad dha'if wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jizan wa in asabaka shay'un fala takul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin kul qadarallahu wa ma syaa fa'ala fa in law taftahu amal syaitan. Maksudnya, seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada semuanya ada kebaikan. Bersemangatlah mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan Allah, serta jangan kamu lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata, kalau aku melakukan begini, tentu hasilnya akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah ketentuan Allah. Apa yang Dia kehendaki dan Dia lakukan, akan Dia lakukan. Kerana perkataan kalau akan membuka jalan untuk syaitan. Muslimin muslimat sidang pendengar rahmat Allah sekalian. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu amalan, satu perkara yang patut ada dalam diri setiap umat Islam, iaitu dalam setiap perkara yang hendak kita lakukan ataupun sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan yang diberikan kepada kita, hendaklah kita serahkan pekerjaan itu sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis yang kita baca pada kali ini, Nabi SAW menyatakan kepada kita, seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sebab apa? Sebab apabila kita mendapat sesuatu pekerjaan ataupun kita disuruh melakukan sesuatu perkara, kita hendaklah menyerahkan ataupun melakukan amalan ataupun pekerjaan itu kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, sudah pasti kita akan buat dengan bersungguh-sungguh.
Tapi kalau kita tidak melakukannya kerana Allah, kita akan buat dengan tidak bersungguh-sungguh. Sebab itu Nabi SAW menyatakan di sini, seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang bersemangat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada semuanya ada kebaikan. Allah menyukai orang yang bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, bila kita mendapat sesuatu yang walaupun kita tak suka, walaupun kita tak berhi lah, kata orang Terengganu, tak, walaupun kita tak suka perkara itu, tapi kita kena buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, sudah pasti kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Bukan kita akan buat dengan sambil lewa, kita buat dengan tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu akan menyebabkan perkara ataupun amalan yang kita lakukan itu tidak seperti mana yang dikehendaki, sama ada dikehendaki oleh majikan kita ataupun dikehendaki oleh orang yang menyuruh kita buat sesuatu perkara tersebut. Jadi sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita supaya dalam setiap amalan yang kita hendak lakukan atas muka bumi ini, hendaklah kita menyerahkan sebulat-bulatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi menyatakan lagi, bersemangatlah mengerjakan apa yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan Allah serta jangan kamu lemah. Nabi menyuruh kita supaya kita bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara walaupun perkara itu kita tidak suka. Begitulah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Dalam setiap amal ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat, walaupun amal ibadah itu kadang-kadang menyebabkan kita rasa tak selesa, kita rasa susah untuk kita buat, tapi kita kena buat juga. Dan sebab itulah kita kena buang perasaan rasa susah, rasa tidak bersemangat itu. Kita hendaklah letakkan perasaan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah amalan yang kita buat itu akan menjadi amalan yang baik bagi kita. Bukan baik bagi kita atas muka bumi saja, bahkan baik bagi kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Dan kata Nabi SAW lagi, jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata, kalau aku melakukan begini tentu hasilnya akan begini dan begitu. Bila kita diberi sesuatu perkara, walaupun perkara itu kita tidak disukai, kita tidak suka, walaupun amalan ataupun perbuatan yang disuruh itu kita tak berhi, jangan kita buat andaian. Jangan kita buat andaian. Kalau aku buat gini, maka akan jadi gini-gini. Ini satu dalil ataupun satu perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam setiap amalan yang kita nak buat ni, jangan kita ada andaian yang benda tak pasti lagi. Benda kita tidak pasti apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Bila kita kena buat, maka buat. Jangan kita buat andaian. Seperti mana yang berlaku di zaman Nabi Musa AS. Bila Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa AS supaya menyembelih lembu. Jadi bagi mereka ini, disebabkan mereka tidak mahu melakukan penyembelihan tersebut, berbagai-bagai andaian, berbagai-bagai persoalan yang diberikan kepada Nabi Musa AS. Sebab apa? Sebab tak mau buat. Bila orang yang kata andaian-andaian yang tak jelas ni, orang yang memberi andaian yang tidak jelas apa yang akan berlaku di masa akan datang, sebenarnya dia tak mau buat. Hak tu hak sebenarnya. Jadi kalau kita benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan timbul perkara-perkara tersebut. Sebab itu Nabi SAW memberitahu kepada kita, jika kita ditimpa sesuatu ataupun diberi sesuatu amanah, diberi sesuatu amalan pekerjaan, walaupun benda itu tidak disukai, kata Nabi SAW, jangan kita berkata, kalau aku melakukan begini tentu hasilnya akan begini dan begitu. Tapi kata Nabi SAW, tetapi katakanlah, ini sudah ketentuan Allah. Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini sudah ketentuan Allah.
apa yang dia kehendaki akan dia lakukan. Maknanya apa yang kita buat itu kita serah bulat-bulat kerana Allah, dan walau apa sekalipun natijah pengakhiran perbuatan kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, kita hidup atas muka bumi ni, setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan kita itu adalah berdasarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan sesuatu perkara yang akan berlaku di masa akan datang. Apa yang penting bagi kita, kita ikut. Selagi mana perkara itu tidak terpesong daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kepada kita, wajib kepada kita untuk kita patuh dan kita amalkan dan kita buat perkara tersebut selagi mana dia tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu amalan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sebabkan apa? Kata Nabi pada akhir hadis ini, kerana perkataan kalau akan membuka jalan untuk syaitan menghasut kita. Sebab kalau kita buat andaian, sesuatu perkara yang diberikan, sesuatu amalan yang diberikan kepada kita, kalau kita buat andaian, akan datang kalau aku buat gini-gini akan jadi begini-begini. Andaian ini akan menyebabkan syaitan itu akan menghasut kita dan memberi imajinasi kepada kita apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Sebab itu kata Nabi SAW, perlu kepada kita untuk kita ikhlas dalam setiap amalan kita, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Sunan Abu Daud, Auf bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan, Nabi SAW pernah memutuskan sengketa antara dua orang. Orang yang kalah dalam sengketa itu mengucapkan, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yalumu alal ajzi, walakin alaika bil kaisi, fa iza ghalabaka amrun fakul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela kelemahan. Kamu harus terus berusaha. Apabila kamu ditimpa ataupun apabila kamu tertimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, ucapkanlah, cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik penolong. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis yang kedua ini, satu amalan yang mana Nabi SAW ajarkan kepada kita, iaitu apabila kita ditimpa sesuatu ataupun diberi sesuatu amanah yang mungkin kita tidak sukai, disuruh melakukan sesuatu perkara yang mungkin kita tidak suka, maka kata Nabi SAW, ucapkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini satu zikir ataupun doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita buat dalam kehidupan kita ini, kita menyerah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah natijah ataupun pengakhiran amalan kita itu, walaupun kita tidak suka, Allah akan bagi kebahagiaan kepada kita. Allah akan bagi kebaikan kepada kita dalam kita melakukan amalan tersebut. Walaupun kita tidak suka, insya-Allah ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, amalan yang mana Nabi SAW ajarkan yang boleh kita amalkan untuk kali ini, iaitu perbanyakkan kita membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil dalam setiap perkara ataupun amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah, wallahu alam, setakat itu untuk hari ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang dari kelembahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.